130 individu ditahan menerusi ops bersepadu cegah samseng jalanan di Jalan Keluang, Batu Pahat semalam. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, ACP Ismail Daulah memaklumkan 132 saman pelbagai kesalahan dikeluarkan selain 37 kenderaan disita. 36 daripada keseluruhan kenderaan itu membabitkan motosikal. Operasi 3 jam mulai 1 pagi itu bagi membantras aktiviti samseng jalanan dan lumba haram. Lokasi tumpuan, mak rempit berkumpul turut digempur. Seorang lelaki ditahan kerana disyaki terlibat kes penipuan urusan bebaskan banduan babitkan kerugian 3.5 juta ringgit. Penahanan dibuat di Johor Bahru 16 Jun lalu. Suspek berusia 35 tahun dipercayai menawarkan bantuan kepada seorang ahli perniagaan wanita untuk membebaskan anaknya dari penjara Kajang. Mangsa yang berusia 67 tahun mengenali suspek sejak 2020. Suspek mendakwa boleh berhubung dengan pegawai penyiasat kes untuk membebaskan anak mangsa yang dipenjara sejak 2019. Mangsa kemudian menyerahkan wang secara berperingkat kepada suspek sebagai dorongan menyelesaikan kes secepat mungkin. Laporan polis dibuat apabila mangsa menyedari telah ditipu kerana anaknya masih tidak dibebaskan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Pemindahan penempatan dilakukan bagi penghuni penjara yang berada di zon merah atau kuning ke kawasan zon hijau bagi mengatasi kesesakan banduan. Pengarah pengurusan banduan Jabatan Penjara Malaysia, Komisioner Penjara Ajidin Saleh berkata, 5% penjara di negara ini dikategorikan sebagai zon merah. Kebanyakannya dikenal pasti di pantai timur seperti penjara Marang di Terengganu dan Pangkalan Cepa Kelantan serta di Sabah dan Sarawak. Merah bermaksud kesesakan dan kita boleh tolerans kesesakan pada kadar 20%. Katakan kapasiti 1,000, kiranya kapasiti 1,000 itu diisi oleh 1,200 banduan, maknanya masih tolerans lagi. Dan itu masih kita warnakan kuning. Tapi bila lebih daripada 20%, dia akan menjadi merah. Tambah beliau, beberapa program akan dipeluas seperti sistem parol dan pelepasan banduan secara lesen serta program pemulihan pemasyarakatan. Pihaknya juga menyasarkan 2/3 banduan layak menjalani pemulihan dalam komuniti menjelang 2030. Cadangan mewujudkan modul lanjutan program Kor Bantuan Siswa Institut Pengajian Tinggi IPT selepas mereka tamat latihan pentaulihan sedang diteliti. Perkara itu dinyatakan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk T.S. Nur Hisham Mohamad. Jelas beliau, modul lanjutan tersebut bagi memastikan mahasiswa terus menerapkan nilai asas kebombaan dan penyelamatan selepas tamat latihan pentaulihan. Why not kita naikkan kita punya program ini ke satu tahap yang lebih tinggi. Satu ialah ada penerusan sebagaimana tadi saya umumkan. Kenapa kita dah groom dia orang ni, tak kaderkan dia orang ataupun internkan dia orang di balai bomba. Okey. Satu perkara yang paling utama ialah yang penting ni mereka ni di peringkat awal ni selain pada training ni dia dah masuk dalam balai, dia dah hidup dengan budaya orang bekerja. Itu yang penting tu. Beliau berkata demikian selepas majlis tamat latihan pentaulihan pegawai bomba bantuan siswa melibatkan 49 pelajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM dinilai. Tambahnya, 3 buah universiti awam telah menubuhkan pegawai bomba bantuan siswa PBBS iaitu Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Tun Hussein On UTHM dan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Sementara itu, menurut Naib Chancellor USIM, Profesor Datuk T.S. Dr. Sharafuddin Mat Syarani, nilai serta asas yang diterapkan dalam program berkenaan amat penting bagi melahirkan graduan yang cemerlang kelak. Anak-anak ini diterapkan, didedahkan kepada bukan sahaja tentang disiplin tetapi juga tentang kerja sepasukan dan juga kemahiran-kemahiran asas dalam kebombaan dan penyelamat. Kita tahu bahawa asas-asas ini sangat penting untuk pembangunan holistik mahasiswa-mahasiswi. Menggayakan fashion era 70-an, keunikan ditonjolkan sekumpulan pengusaha perniagaan gunting rambut di Johor Bahru. Mereka terdiri daripada anak-anak muda pelbagai bangsa. Laporan Ain Najiah Ahmad Mazlan. Oh ya, darah muda.
Kelompok usahawan belia itu amat meminati fashion 70-an. Mereka sama sekali tidak kekok, jauh sekali berasa malu untuk tampil dengan pemakaian era berkenaan. Berani melawan arus fashion jadi pegangan. Bagi mereka, ia keunikan yang dapat menarik perhatian. Kita nampak pada sekarang ni semakin kehilangan, semakin kekurangan. Jadi tahun 70-an ni lah merupakan satu era yang saya rasa era yang terbaik yang pernah ada dalam sekitar kehidupan manusia ni. So kita ingin membawakan ciri-ciri kemanusiaan, dia punya unity, the peace and love tu. So that's why kita suka dengan konsep 70-an ni. Pemilihan warna dan corak pakaian yang ditampilkan disesuaikan mengikut keadaan. Ia bukan sahaja dapat memberi kesan kepada si pemakai, malah individu di sekelilingnya. Banyak juga kadang ada tu kita ikut pada mood. Hari tu contoh kalau macam hari tu mendung pun, so kita akan cari satu pakaian yang mungkin mencerahkan, menceriakan hari orang ke, dan juga dari segi biasanya kita akan tengok pada elemen-elemen yang ada pada baju tu lah. So kita akan cari balik elemen-elemen zaman-zaman tu untuk kita masukkan pada era pada tahun ni punya gaya lah. Ada dalam kalangan pelanggan mereka yang turut berkongsi minat sama, datang mengutip rambut dengan bergayakan fashion era 70-an. Santanam Kasih Nathan Louis P. berpendapat minat terhadap apa jua fashion harus diraikan. Ia simbolik kepada kebebasan berkarya untuk keterampilan diri. So ahli keluarga saya suka pakai baju begini, nak pergi macam party ke birthday party kan, semua dress up dengan baju seluar, baggy pants, kasut Dr. Martin lah, dan accessories lah. So ini dengan bukan keluarga saya, kawan saya juga begitu juga. Ya, so kami macam datang sekumpulan dengan ada idea-idea dan sungguh minat dengan pakaian begitu. Ya. Walau zaman berubah, musim berganti, pemakaian ala 70-an masih kekal relevan dalam hati segelintir peminatnya. Bukan sahaja golongan berusia, malah golongan anak muda juga turut menggayakan fashion ini. Aina Jama Mazlan, RTM. Menjelang aksi separuh akhir Piala FA malam ini, skuad Selangor FC kini sudah bersedia sepenuhnya untuk berdepan saingan sengit menentang JDT di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Bahru. Jelas ketujuhhati Selangor FC Tan Cheng Ho fokus dan manfaatkan peluang sebaiknya perlu jadi keutamaan dalam usaha memburu kejuaraan Piala FA buat kali ke-6 Selangor FC. Of course, kita perlu pergi ke situ dengan satu matlamat, iaitu adalah untuk cari keputusan positif kerana kemungkinan di skala mati ini boleh berlanjut sampai 120 minit. Kemungkinan besar boleh jadi juga, dan kita perlu bersedia any situation jugalah. Yeah. Sementara itu, Kapten Selangor FC Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi menyeru rakan sepasukan agar sentiasa waspada dengan setiap ancaman serangan JDT. So saya harap pasukan dapat bagi yang lebih baik lah daripada game sebelum ni. Dan kita tahu JDT bukan pasukan yang, orang cakap bukan pasukan yang mudah lah untuk ditewaskan, sebab dia pun tak ada kalah. Dan saya harap kita dapat berikan cabaran yang baik lah untuk game Senin nanti.